Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Ya, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan semua ya. Mudah-mudahan kalian pun sehat dan saya pun masih tetap diberi kesehatan. Terima kasih yang sudah mensupport channel Dewa 71, terima kasih banyak, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke, di reaction kali ini gue akan membahas tentang, ini ada ceramah ya dari Malaysia yang sangat mengejutkan. Kita sama-sama belajar, simak langsung. Selepas Jibril alaihissalam, Allah izinkan Nabi Adam alaihissalam untuk tengok syurga. Bukan sekadar tengok syurga, bahkan Nabi Adam alaihissalam pernah duduk seketika di dalam syurga bersama dengan Siti Hawa alaihissalam. Tak dapat dibayangkan keseronokan, kebahagiaan pasangan merpati dua sejoli, tuan-tuan. Adam dengan Hawa ni, tuan-tuan, berjalan-jalan beriring, bergandengan tangan dalam syurga. Apa yang nak semua dapat. Adinda lawannya tu, burung tu, pap, tiba-tiba datang dalam keadaan sudah dimasak depan. Masya Allah. Baru sebut, tak beritahu nak ke tak nak, dah ada kat depan, makan-makan. Ambil-ambil tulang, dia lempar tulang, terbang balik, tuan-tuan. Masya Allah. Betapa seronoknya. Allah dah jamin kepada kita, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Apa saja syahwat kamu nak, terlintas apa saja, Allah kabulkan. Walakum fiha ma tad'un, apa yang kamu minta. Hari ni kita minta benda pelik-pelik dekat dunia, kadang-kadang restoran kata dah habis, Ustaz. Ustaz nak minum air apple asam boy habis. Itu habis, ini habis. Yang ada sirap je, Ustaz. Tak apalah, sirap je lah. Tuan-tuan yang mulia, dalam menu banyak, tapi dalam yang jualnya cuma satu. Ini tak boleh nak tunai hajat kita, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi dalam syurga, any order, apa saja yang tak ada dalam menu, yang ada dalam menu semua boleh order. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam AS duduk. Bila mana Allah Ta'ala nak keluarkan Nabi Adam daripada syurga bersama dengan Siti Hawa, akibat kesilapan memakan buah khuldi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jatuhkan Nabi Adam AS ke dunia. Tetapi sebelum jatuh ke dunia, Allah bekalkan Nabi Adam dengan biji-biji benih, buah-buahan yang semua benih itu berada dalam syurga. Sebab itu Nabi kata tidak ada buah di dunia ini melainkan ada di punya pokoknya dalam syurga nanti. Nabi Adam AS turun ke dunia. Ulama kata jatuh ke dunia, tuan-tuan, muntah Nabi Adam AS. Busuknya dunia, hinanya dunia, kotornya dunia, tak terurusnya dunia, tak lawanya dunia, hodohnya dunia. Nabi Adam AS berbulan-bulan lamanya tak selera nak makan, tuan-tuan. Teringat makanan syurga dengan makanan dunia, jauh langit dengan bumi. Lepas tu nak makan buah, kalau dekat syurga, bukan sekadar terlintas, dahan tu akan merendahkan di hadapan wajah Nabi Adam AS. Buah yang sebesar seekor unta, tuan-tuan. Sebiji-sebiji buah punya suburnya tanah syurga. Ini kita duduk kata nangka madu besar, tuan-tuan. Bagi kita cukup besar, atau orang Malaysia dapat nangka besar itu. Dapat buah durian besar ni, tuan-tuan. Masya Allah. Tapi kerana tanah syurga sangat subur, setiap biji buah-buahan di sana, buah korma ke, buah roman ke, roman apa? Buah delima, tuan-tuan, semuanya sebesar seekor unta, tuan-tuan. Masya Allah. Bila kita teringin nak makan, dahan itu akan merendahkan di hadapan wajah kita. Dan buah-buah itulah dia akan bagi kepada kita tawaran. Tuan berminat nak makan saya ke? Dia tanya kita. Makanlah saya, makanlah kami. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Adam AS kata jauh langit dengan bumi. Dekat dunia nak makan buah kena tanam dulu. Tanam dulu 5-6 tahun baru tumbuh. Dah tumbuh itu pula, Masya Allah, nak dapatkan sebiji buah rambutan, kadang-kala berebut dengan tebuan, berebut dengan semut tonggek, tuan-tuan. Nak dapat makan sebiji buah rambutan, kadang-kala makan-makan dalam tu ada ulat pula. Masya Allah. Inilah hakikat dunia, tuan-tuan, yang kadang-kala kita terlalu dan teramat menyayangi, tuan-tuan. Nabi Adam AS selalu rindu ke syurga, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalaulah aku tak buat salah ni, sampai hari ni aku duduk lagi dalam syurga. Tapi dah ada macam mana takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selepas era Nabi Adam AS berlalu, Allah telah hantar ke dunia Nabi Idris AS. Nabi Idris pun cemerlang, hamba Allah Ta'ala yang tekun ibadat pada Allah.
Satu hari malaikat bagi offer lah dekat dia. Nampak tuan punya ibadat ni sangat membanggakan Allah Ta'ala. Hari ni Allah Ta'ala offer pada tuan, jomlah kita pergi jalan-jalan, pergi kita melancong ke syurga sekejap nak. Masya Allah. Macam kita ni kalau cemerlang sikit kerja, bawa lah pergi melancong ke Eropah. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi Idris AS dibawa melancong ke syurga. Bukan jauh-jauh sangat, sikit-sikit je tengok tuan-tuan. Itu pun masa ketika nak tiba waktu nak balik, malaikat kata Nabi Idris, sekarang ni masa time is up, masa dah habis, kita kena balik dah. Masya Allah, dah banyak hari dah ni. Masya Allah, kena tengok juga umat di dunia. Masya Allah, waktu itu dalam riwayat menyebut Nabi Idris AS tak nak turun dah ke dunia. Selepas tengok syurga tak nak turun lagi dah. Ya Allah, aku tak nak balik dah. Mati hidup balik pun tak nak. Maka akhirnya malaikat kata, kalau tuan tak nak lagi turun ke dunia, kami terpaksa ambil nyawa tuan. Dan akhirnya meninggallah dunia Nabi Idris AS. Dan sekarang Nabi Idris berada di langit yang keempat, beribadah bersama dengan para malaikat. Maka orang yang ketiga yang Allah izinkan tengok syurga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Pada malam Isra' wal Mi'raj, Nabi berbundar-mandir jalan di tepi pohon Sidratul Muntaha, tuan-tuan. Maka dalam surah An-Najmi Allah beritahu, indaha jannatul ma'wa. Rupanya bersetentangan dengan pohon Sidratul Muntaha, itulah letaknya syurga Jannatul Ma'wa. Nabi kata Sidratul Muntaha ini di bawah akarnya mengalir 4 batang anak sungai. Nahrani zahirani wa nahrani batinani. 2 sungai zahir yang mengalir ke dunia, itulah sungai Furat dan sungai Nil. Dan 2 lagi sungai mengalir ke dalam syurga. Sungai yang tak nampak itulah sungai Salsabila dan sungai dan juga sungai Zanjabila, tuan-tuan. Betul-betul di hadapan Sidratul Muntaha tadi, Masya Allah, letaknya pintu syurga Jannatul Ma'wa. Tuan-tuan yang mulia, bila Nabi SAW datang dekat dengan pohon Sidratul, dengan pintu Jannatul Ma'wa, tuan-tuan, Nabi SAW beritahu syurga ni ada satu bau, yang mana kita boleh cium bau syurga ni 100 tahun sebelum sampai ke pintu syurga. Harum kasturi. Walaupun pintu tu tertutup, macam tuan-tuan ni pasang aircon, tutup pintu rapat-rapat sampai supaya angin sejuk ni tak keluar. Allah pun tutup syurga rapat-rapat. Tetapi kerana syurga terlalu harum, menyelinap juga di celah-celah lubang itu bau haruman kasturi syurga, sehingga dari 100 tahun lagi sebelum kita sampai ke pintu syurga, kita dah pakat-pakat cium bau syurga. Ya Allah, harumnya syurga, ya Allah. Bau kasturi yang sangat harum. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW pun masuk dalam syurga. Nabi SAW pun tercengang tengok syurga, tuan-tuan. Nabi kata dari 2 daun pintu syurga ni, daripada sini sampai sini, Nabi SAW beritahu adalah 40 tahun perjalanan. Dan antara 2 daun pintu syurga. Tetapi Nabi SAW beritahu akan tiba satu hari nanti, begitu ramai umat aku berduyun-duyun, berpusu-pusu nak masuk syurga, pintu yang seluas 40 tahun itu pun jam kerana terlalu ramai umat aku bersesak-sesak, bertolak-tolak nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Nabi melangkah je saja masuk dalam syurga, Nabi cerita dalam hadis ni bila Nabi balik, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi SAW mendengar bunyi tapak kaki Sayyidina Bilal mendahului perjalanan Nabi masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu benda yang ajaib. Orang yang masih hidup di dunia, masih lagi duduk dengan aku, kan, menjadi anak murid aku, tetapi tapak kaki anak murid jalan depan daripada tapak kaki tuan guru masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti balik nak tanya Bilal apa dia punya special amalan. Tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW balik cerita dekat kita. Nabi beritahu tinatul jannah, tanah syurga ni Allah telah buat daripada al-miskul azfar, daripada kasturi yang paling harum, kasturi yang paling wangi. Dan debu-debu pula, tanah di bawah, atasnya ada debu, pasir-pasir yang halus, tuan-tuan, Allah telah buat daripada za'faran. Dan Nabi SAW beritahu husaba'uha, batu-batu kerikil yang ada dalam syurga, tuan-tuan, Allah taburkan permata lu'lu' dan permata yakut di seluruh permukaan syurga. Dan pasir-pasir syurga adalah daripada mutiara, kata Nabi SAW. Bila Nabi berjalan masuk lebih dalam, tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, aku dapati syurga itu penuh dengan taman-taman. Di dalam taman syurga itu penuh dengan bunga-bunga raihan, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Dan di celah-celah taman itulah mengalirnya 4 batang anak sungai yang Allah sebut dalam surah, dalam Al-Quran,
itu mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, perbandingan syurga yang aku sedang sediakan untuk hamba aku yang bertakwa. Fiha anharun mimma in ghairi asin, dalamnya ada satu anak sungai yang mana sungainya adalah cairannya daripada air yang tidak payau, air yang sangat manis tuan-tuan. Nabi SAW ceritakan kepada kita sungai-sungai di syurga tidak bertebing. Masya Allah. Macam mana kita nak fikir sungai tak ada tebing tuan-tuan? Hari ni parit kecil pun kena ada tebing. Sungai di syurga ni mengalir atas darat tuan-tuan, mengalir atas darat. Macam mana sahabat Nabi tanya, macam mana air itu nak mengalir kalau dia tak ada tebing? Allah Ta'ala ikat aliran sungai itu, atasnya daripada mutiara, di bawahnya mutiara, di tengahnya mutiara, di bawahnya mutiara, lantainya daripada kasturi. Itu sungai yang pertama mengalir dalam syurga. Pendek kata, nanti kita berlari-berlari terus masuk je dalam sungai tu tuan-tuan. Tak payah terjun. Dekat dunia ni kena cari tempat-tempat pok-pok yang baik tuan-tuan, baru boleh terjun dalam sungai itu. Yang kedua, Allah telah beritahu fiha anharum mimma in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Sungai yang kedua yang ada dalam syurga warnanya putih, diperbuat daripada susu yang tak pernah basi tuan-tuan, yang tak pernah bau hamis dia punya bau dia tuan-tuan. Itu pun ada juga. Ikan hak ni lain, ikan hak ni lain. Wallahu alam, ikan air tawar ke ikan apa tuan-tuan, lain-lain ikannya tuan-tuan. Kaki pancing tak payah risau insya-Allah. Dalam syurga banyak sungai tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Nanti Khalid bukan sekadar memancing saya tuan-tuan, mandi-mandi tuan-tuan. Pergi Tasik Kenyir tengok ikan kelab boleh pegang je tuan-tuan. Ikan kelab naik atas baju kita, masuk dalam baju tapi tak boleh nak makan. Tuan-tuan boleh nanti dalam syurga insya-Allah kita makan puas-puas. Tuan-tuan, yang ketiga tuan-tuan, fiha anharum min khamril ladzati lisyaribin. Yang ketiga tuan-tuan, sungai itu diperbuat daripada cairan arak yang sangat lazat untuk diminum. Arak yang tak memabukkan, yang sedap tuan-tuan. Boleh ambil pula air arak campur dengan kasturi, tanah kasturi tuan-tuan, bubuh dalam tu jadi aiskrim tuan-tuan, masya-Allah. Jadi flat, masya-Allah. Kita punya ni masya-Allah. Yang keempat tuan-tuan, Allah telah beritahu fiha anharum min asalin musaffa, dalam syurga itu ada sungai yang diperbuat daripada madu yang asli. Masya-Allah, kat luar sana jual madu, tapi itu madu daripada lebah tuan-tuan. Ini madu daripada sungai yang datang daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala, dan kesemua sungai-sungai itu akan datang dan mengalir di bawah lantai rumah dalam syurga kita. Bayangkan tuan-tuan, istana kita nanti lantainya masya-Allah transparent tuan-tuan. Boleh nampak sungai ini sungai susu punya aliran, ini sungai madu, ini sungai air arak, ini sungai air biasa, ikan-ikan mengalir berenang di bawah kita punya lantai rumah dalam syurga.